Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada anda semua penonton Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersua untuk 23 Februari 2021. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak menduduki peperiksaan awam ya, peperiksaan SPM ataupun sijil vocational Malaysia dan juga bukan itu saja sijil tinggi agama Malaysia juga. Mereka adalah antara individu yang akan berperang, orang kata kan. Ibu bapa ni lebih risau sebenarnya. Tenang-tenang sahaja di rumah, kita doakan yang terbaik, insya-Allah. Letakkan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak kita menjawab peperiksaan, okey? Betul tu, alhamdulillah. Sebenarnya doa ibu bapa tu begitu penting sekali untuk kita mendapatkan keberkatan, khususnya untuk anak-anak kan yang mana mungkin dah belajar bertugas lumus. Dan untuk pengetahuan semua, saya percaya bahawa SPM untuk tahun 2020 tahun lepas dan dijalankan bermula untuk tahun ini, saya rasa ianya merupakan satu pembelajaran yang panjang, Anem. Betul. Bayangkan kalau ikutkan permulaannya, SPM ini dijadualkan pada bulan November setiap tahun, tetapi dari segi perkiraannya, sesi pembelajaran mereka ini berlangsung selama 14 bulan. Bagi saya, penantian itu satu penyiksaan. Sebab apa? Sebab kalau misalnya kata exam itu dah habis awal, kita tak perlu untuk menunggu. Tapi itulah dia. Dan saya percaya juga ianya merupakan satu kelebihan juga untuk adik-adik kita belajar dan terus belajar. Itu yang menjadikan mereka melakar sejarah tersendiri untuk mereka yang menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Baiklah, kita bukan sahaja berdua, kita akan bersama dengan Fariha On juga telah pun bersedia. Hari ini Fariha On bekerja dari rumah. Assalamualaikum, apa khabar Fariha? Waalaikumsalam. Khabar Anik dan juga baik, kami di sini baik saja. Alhamdulillah. Sihat. Dah sarapan pagi ke Fariha? Belum, tapi I som lah. Okay. Patutnya dekat rumah dah sarapan lah. Patutnya dekat rumah dah siap dah. Masalahnya majikan bangun awal daripada pembantu rumah aja. Okey, apa pun diucapkan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Hari ini kami bertiga akan menemani anda untuk berkongsikan sedikit berkenaan dengan saya. Hari ini pengisian yang agak menarik juga. Antaranya Anim dan juga Fadi, kita akan berbicara berkenaan dengan vaksin kan? Ya, betul. Ini vaksin ini kita tahu dah sampai ke negara kita pada hari Ahad yang lalu. Ini pastinya kita nak tahu juga bagaimana siapa yang layak, siapa yang akan diberikan terlebih dahulu, bagaimana kriteria yang akan diambil kira kan. Jadi apatah lagi sekarang ni kita sebelum kita dengar bagaimana respon orang ramai takut untuk ambil vaksin. Betul. Apa kata kalian? Adakah kalian sudah bersedia secara mental? Nak kata bersedia tu ya, mungkin kita tak boleh nak cakap kan, tapi saya masih lagi merasakan diri ini bertanggungjawab untuk memastikan saya dapat melengkapkan diri untuk terjangkitnya kan. Betul. Kita mak, jadi ada anak, jadi tanggungjawab kita untuk memastikan keluarga sihat. Itu saja yang saya fikir. Fatwa pun dah keluar, halal haram pun dah keluar. Kita sebagai Islam pun kita dah tahu tidak ada haram mengatakan untuk mengambil vaksin tu. Jadi tidak ada masalah di situ kan. Mungkin ada setengah yang keluar itu menimbulkan isu itulah masing-masing lah. Kalau tak nak ambil tak perlu sebab ianya tidak diwajibkan. Bukanlah kata kalau tidak ambil itu adalah sesuatu yang salah, tetapi membawakan satu faktor untuk memujuk orang lain mengatakan vaksin itu sebegini itu adalah tidak baik. Betul. Personally bagi saya pula, saya rasa macam tak sabar lagi sebab pihak daripada kerajaan sendiri, daripada imunisasi kebangsaan COVID-19 ini sebenarnya telah pun meletakkan 3 fasa dan saya, Anem dan juga Fariha, saya rasa termasuk dalam fasa yang ketiga ini. Fasa ketiga ini bermula pada bulan Mei. Tetapi itulah dia, macam Anem juga katakan tadi, atas rasa tanggungjawab kan. Betul. Kita harus berikan keutamaan kepada pihak Barisan Hadapan frontliners yang saya rasa bertugas lumus setahun lebih ni ya untuk kita mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Ya. 1 Mac nanti adalah hari pertama untuk pendaftaran vaksin akan bermula. Siapa yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi MySejahtera, perlulah muat turun kerana di situ anda akan melakukan pendaftaran untuk buat temu janji dan sebagainya. Selain daripada itu, laman sensawang khas juga disediakan untuk melakukan pendaftaran tersebut. Okey. Nanti kita akan bawakan dari masa ke semasa perkembangan vaksin. Fariha juga akan membawakan tentang program imunisasi ATM, iaitu mereka merupakan badan yang bertanggungjawab untuk penyimpanan dan juga memastikan ianya terkawal. Ya, betul. Baik, untuk waktu ini apa kata Fariha, kita nak ikuti perkembangan terkini status COVID-19 ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat status COVID-19 yang berlaku semalam, inilah dia paparan grafiknya. Anda lihat ya, laporan yang dikeluarkan ini yang warna hijau itu kes pulih alhamdulillah telah pun mencatatkan beberapa hari semakin
lama semakin meningkat daripada kes baharu. Kita mencatatkan angka pulih 3,414 di mana semalam kita mencatatkan 2,192 kes dan pecahannya cuma 3 saja kes import dan secara keseluruhannya kita mencatatkan 285,761 kes. Ya, dan ini dia pecahan taburan pecahan setiap negeri dipamerkan di sini. Baik, untuk setiap negeri masih lagi mencatatkan yang tertinggi untuk Selangor, tetapi kita dapat saksikan hanya 3 angka saja, 910 kes yang berlaku di Selangor. Kuala Lumpur 303 kes, diikuti dengan Sarawak 221 kes, Sabah juga mencatatkan 110 kes. Perak juga tinggi 148 kes. Begitu juga Pulau Pinang 135 kes, Johor 211 kes. Yang lain-lain masih lagi mencatatkan hanya 2 angka dan 1 angka. Perlis yang terkurang 4 dan Labuan tidak ada catatan kes baharu untuk hari semalam setakat yang kita dapat bawakan. 6 kluster baharu. 8 kluster baharu yang dapat anda saksikan di sini. Boleh perhatikan bagaimana boleh berlakunya keadaan ini, latar belakangnya supaya kita dapat mengelakkan. Rata-rata masih lagi menyumbang daripada kluster yang dikenal pasti daripada hasil saringan bersasar di tempat-tempat tapak pembinaan dan pekerjaan. Ya, daripada 8 kluster baru itu kita pecahannya 7 melibatkan di tempat kerja dan 1 kluster komuniti. Dan alhamdulillah juga kita mencatatkan 14 kluster yang telah pun tamat semalam. Baik, daripada perkembangan COVID-19 kita nak lihat beralih kepada perkembangan di dada-dada akhbar. Kita nak mulakan dengan berita harian. Silakan. Baik, berita harian seperti biasa. Tadi pun kita dah war-warkan tentang SPM. Semalam telah pun selesai kertas Bahasa Melayu yang pertama dan juga Bahasa Melayu 2. Hari ini mereka rata-rata apabila membuat peninjauan di rata-rata sekolah yang menduduki peperiksaan SPM ni, mereka patuh pada SOP norma baharu ini dalam melaksanakan menduduki peperiksaan SPM ini berjalan dengan cukup baik sekali, berjalan dengan lancar. Sebab tu saya cakap mereka ni melahirkan satu sejarah tersendiri. Sebab pergi SPM bukan saja harus bawa IC ataupun kad pengenalan dan sebagainya, tapi mereka juga harus bawa pelitup muka sebagai perisai. Mereka harus membawa sanitizer sendiri. Betul. Kan? Jadi bawa bekalan makanan tersendiri untuk masuk dalam kelas. Bagi mereka yang ada waktu rehat tu tak boleh keluar dan sebagainya. Ini adalah satu pengorbanan, tetapi pastinya ia akan menjadikan mereka adalah dalam kelompok yang tersendiri kan, menduduki peperiksaan SPM dalam norma baharu ini. 2, 3, 4 bercerita tentang keadaan di beberapa buah sekolah rata-rata yang patuh kepada SOP. Kita harapkan inilah yang akan berlaku kepada lebih kurang 400,000 pelajar ini di seluruh negara untuk menduduki sehingga ke akhirnya hari terakhir peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, itu dia. Ini perkongsiannya. Peperiksaan SPM norma baharu lancar. Kita harapkan yang terbaik sehinggalah kerana dah 3 bulan lambat disebabkan wabak COVID-19 ini melanda negara. Apapun kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat hendaklah memberikan semangat terus kepada mereka. Betul, dan anda sebenarnya berbangga juga kerana anda menjadi sebahagian daripada mereka yang mencipta sejarah menjalani peperiksaan di kala pandemik COVID-19. Baik, kita nak lihat daripada perkembangan BH sebelum kita nak beralih kepada NST bersama dengan Farhia. Kita lihat yang dipaparkan di Harian Metro yang menarik perhatian untuk kita kongsikan di muka surat 4. Ini di mana anda semua yang mempunyai motosikal, exhaust bising, penjara 6 bulan, denda RM2,000. Mana-mana kenderaan didapati bersalah mengubah suai exhaust sehingga mengganggu ketenteraman awam boleh dipenjara sehingga 6 bulan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Azizman Alias berkata, mereka juga boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 jika sabit kesalahan. Okey, inilah dia. Kalau sebelum ini mungkin kita lihat jiran-jiran kita ke ataupun ada di antara kawan-kawan kita ke yang mengubah suai exhaust, mungkin mereka ini tidak memikirkan tentang kesalahan-kesalahan jalan raya ini, tetapi mulai saat ini anda bakal didenda RM2,000 ataupun 6 bulan penjara. Jadi sekarang ni tak boleh sewenang-wenangnya anda mengubah suai exhaust anda. Biarlah ikut spesifikasi yang biasa saja. Sedap juga kan kalau kita dengar. RM2,000 tau. Fikir semula RM2,000 tu macam-macam kita boleh beli. Betul. Simpan jangan rugikan duit anda RM2,000 semata-mata untuk bayar denda dan juga saman. Baik, kita teruskan perkongsian bersama dengan Fariha On untuk NST. Silakan Fariha. Baik, di NST kalau tadi kan Afak baca di halaman keempat, NST juga di halaman keempat dikongsikan berkenaan dengan pregnant breastfeeding women should defer taking vaccine.
pregnant and breastfeeding women are advised to defer taking the COVID-19 Pfizer-BioNTech vaccine to avoid any possible side effect. University Putra Malaysia Medical Microbiology Lecturer Association Professor Dr. Niazin Muhammad Taib said this was because there was no clinical evidence to support the use of the vaccine for the group. Pregnant mothers should not take a live virus vaccine, and the Pfizer-BioNTech vaccine is a messenger ribonucleic acid mRNA vaccine that does not use the live virus. Maknanya walaupun sebenarnya wanita mengandung ataupun sedang menyusukan anak ini boleh mendapatkan vaksin ini, tapi dengan adanya sebegini, dia kata kalau boleh paling terbaik adalah tunggu sekejap. Dia kata it is better wait first. Sebab kita tak tahu, mereka tak ada lagi data yang kukuh menunjukkan bahawa vaksin Pfizer ini ke atas individu yang sedang mengandung dan juga sedang menyusukan anak kan. Jadi kita sama-sama apa yang telah diarahkan ini diharapkan dapat kita ikuti, kerana apa saja kita lakukan sekarang ini perlu mengikut arahan dan juga SOP mereka yang lebih mengetahui kan. Jadi ini adalah satu arahan yang kita perlu peganglah berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut juga berkenaan dengan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech yang telah diterima oleh negara kita dan telah dipertanggungjawabkan kepada pihak ATM untuk menjaga kan, untuk memastikan bahawa vaksin itu akan diberikan kepada anggota Barisan Hadapan dengan sebaik mungkin. Baik itu di NST, Anim dan juga Fadli. Okey, menarik kita hari ini di Malaysia hari ini antaranya tadi program imunisasi ATM dan kita juga akan bawakan seorang figura hebat yang telah pun memegang satu jawatan penghormatan sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-14 pada 17 Mei 2020 yang lalu. Satu fasa yang cukup mencabar tetapi kita tak sempat lagi nak mengenali beliau dengan lebih dekat. InsyaAllah kita akan bawakan di Malaysia hari ini. Jadi untuk anda semua kalau mungkin belum ikuti kami di FB Live juga ada MHI TV3 dan Instagram kami MHI TV3. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Sekebalinya nanti banyak lagi pengisian menarik untuk anda pastinya di Malaysia. Hari ini jangan ke mana-mana. Baik, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun diawalkan. Kalau sepatutnya jadual asal pada 26 Februari. Tetapi telah pun diawalkan bermula esok 24 Februari. Dan apa yang paling menggembirakan kita untuk membina keyakinan jutaan rakyat Malaysia, Perdana Menteri kita, Yang Muhammad Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan penerima awal yang pertama akan disuntik vaksin COVID-19 ini. Begitu juga dengan Barisan Hadapan dan dalam kelompok fasa pertama lah, maknanya 500,000 orang yang akan mendapat fasa pertama suntikan vaksin Pfizer-BioNTech ini. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi, ayo kita bersama dengan Fariha On kongsian untuk program imunisasi ATM. Silakan Fariha. Baik, terima kasih Anim dan juga Fadli di Studio B Seri Pentas. Baik, kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Pastinya ini berkaitan rapan dengan bahagian harapan, Barisan Harapan kan yang selainnya akan mendapat vaksin ini terlebih dahulu. Jadi ini kita bercakap berkenaan dengan program imunisasi Angkatan Tentera Malaysia. Oleh itu kita nak bersama dengan secara maya juga Brigadier Jeneral Datuk Dr. Rosman Abdul Rahman merupakan Inspektor Jeneral bahagian Perkhidmatan Kesihatan Awam Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi Fariha. Baik, diharapkan sihat Datuk ya? Alhamdulillah, sihat juga ya. Okey. Okey, Datuk, berkenaan dengan COVID, vaksin COVID-19 yang baru tiba pada hari Ahad yang lalu, bagaimana mungkin boleh kongsikan juga prosedur yang dilaksanakan untuk menyimpan dan juga penjagaan vaksin ini oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia? Okey, vaksin yang kita terima adalah vaksin Pfizer-BioNTech. Ya, yang itu vaksin ini memberikan penjagaan yang rapi. Satu sebab ialah keperluan memastikan suhu yang rendah untuk memastikan viability dia. Dan satu sebab lagi adalah sebab kekurangan vaksin sekarang dan semua memerlukan vaksin ya. Jadi kita seperti menatang minyak yang penuh lah. Terdapat dua suhu untuk penyimpanan vaksin kombinasi. Ya, yang pertama ialah suhu simpanan. Bila kita simpan di pusat simpanan vaksin, dia memerlukan kita menggunakan ultra low temperature freezer, iaitu memerlukan suhu yang sangat rendah, lebih kurang minus 75, negatif 75 darjah Celsius.
ke negatif 80 darjah Celsius. Ini membolehkan efikasinya bertahan untuk tempoh 6 bulan. Manakala vaksin sekiranya kita pindahkan ke pusat pemberian vaksin, kita akan simpan di dalam top loading fridge. Suhu di sini adalah lebih kurang 8 darjah Celsius, antara 2 ke 8, dan jika disimpan yang betul, dia boleh bertahan lebih kurang 120 jam, iaitu lebih kurang 5 hari. Setiap peti sejuk yang digunakan ini dilengkapi dengan alat pemantau suhu yang membolehkan suhu peti sejuk ini dipantau secara real time setiap masa, boleh menggunakan telefon pintar. Kita terpaksa juga memastikan bekalan elektrik tidak putus, so kita memberikan generator set di setiap lokasi yang kita letakkan vaksin ini nanti. Prosedur ini penting dan setiap kali kita pindahkan, kita perlu memastikan rantaian sejuk ini tidak terputus. Ya, dari segi pengendalian ini, kita telah dibantu oleh KCM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita telah berlatih bersama mereka untuk memastikan kita dapat menjaganya dengan elok. Ya. Selepas kita terima di pusat pemberian vaksin, selepas dibancuh dengan normal saline, kita ada lebih kurang 5 ke 6 jam untuk menyuntik kepada pesakit. Baik. Datuk bercakap berkenaan dengan bagaimana ini antara cabaran yang utama saya rasa yang dihadapi oleh kalian untuk memastikan bahawa vaksin ini berada dalam keadaan baik. Okey. Bila kita tahu bahawa ATM antara Barisan Hadapan yang akan mendapat vaksin ini yang pertama, untuk fasa pertama ini, apakah kriteria yang ditetapkan sebenarnya untuk anggota atau pegawai bagi suntikan dalam kalangan ATM ini? Benar. ATM telah dikenal pasti oleh kerajaan sebagai frontliner dalam memerangi pandemik COVID-19 ini, dan kita berterima kasih kepada kerajaan kerana memberi komitmen untuk membekalkan vaksin pada seluruh warga ATM. Kita perlu ingat juga ATM adalah tonggak pertahanan negara, dan oleh sebab itu kita sentiasa perlu bersedia dan siaga untuk menghadapi sebarang ancaman terhadap negara. Ya? Terus sepanjang tempoh pandemik ini, kebanyakan aktiviti ATM terus berjalan, terutamanya yang melibatkan pertahanan negara. Semua ini terpaksa kita lakukanlah berlandaskan norma-norma baru yang kita ada sekarang, dan kita perlu memastikan keselamatan warga ATM dan juga memastikan mereka tidak dijangkiti oleh virus COVID ini. Untuk fasa pertama ini, ATM menerima lebih kurang sedikit pada 1/3 keperluannya, iaitu lebih kurang 32%. Untuk membuat keputusan siapa yang dapat vaksin ini dahulu bukanlah mudah. Memandangkan semua bahagian di dalam ATM adalah penting dan saling bergantung antara satu sama lain. Di antara darat, laut, udara, di antara setiap cawangan di dalam unit masing-masing. Ya? So, dalam menetapkan siapa yang menerima vaksin ini dahulu, kita serahkan pada perkhidmatan masing-masing untuk membuat keputusan setelah penerangan kita berikan. Bahagian perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera bertindak dalam kapasiti memberi nasihat, iaitu advisory role. Alhamdulillah, atas kebijaksanaan panglima-panglima pemimpin tertinggi ATM, keputusan yang dibuat oleh perkhidmatan akhirnya sangat mirip kepada apa yang kita harap dan kita hendakkanlah. Ya? So, siapa yang dapat ini? Pertama sekali kita exclude orang-orang, kita asingkan warga yang tidak dapat diberikanlah, yang tidak boleh. Seperti ada alahan kepada vaksin atau alahan teruk pada vaksin sebelum ini, ya, ataupun warga wanita yang hamil, ya, ataupun individu yang sedang mengalami demam atau sebagainya pada ketika ini. So, kita asingkan mereka. Mungkin kita akan, dan kita pasti akan inject mereka nanti. Sebenarnya secara amnya kita berdasarkan kepada ruang lingkup penugasan anggota yang berisiko dijangkiti wabak COVID ini. So, kriteria yang kita ambil contohnya adalah nombor 1, warga ATM yang bertugas di dalam zon merah, ya, terutama yang terlibat dalam pengoperasian COVID-19. Ini termasuklah anggota perubatan, petugas kesihatan, anggota yang membantu sekatan jalan raya, yang menjalankan jaringan dan yang menjalankan sanitasi. Kemudian kita tengok warga ATM yang menjalankan tugas khusus yang melibatkan kesiagaan negara, ya, secara langsung seperti menjaga perbatasan, terlibat dengan operasi seperti outbanting yang melibatkan mereka mungkin
ada kontak dengan pendatang asing yang statusnya memang kita tidak tahu. So mereka terdedah kepada kemungkinan ini. Kemudian, of course, barisan petugas kesihatan APM yang berada di hospital-hospital Angkatan Tentera dan pusat-pusat perubatan Angkatan Tentera seluruh negara yang terlibat secara langsung untuk membendung wabak ini ataupun dalam penjagaan sakit dalam tugas harian mereka. Okey, secara dasarnya itu yang kita jalankan, tapi kita juga terpaksa mengambil kira anggota-anggota kita yang akan bertugas luar negara. Jalankan tugas seperti misi pasukan pengaman, atasi tentera yang terpaksa keluar pada ketika ini walaupun keadaan tidak mengizinkan, dan juga yang pergi untuk latihan ketenteraan. Jadi dengan itu semua kita berbincang dengan perkhidmatan dan mereka mengeluarkan senarai nama untuk mengikut kepentingan dan prioriti, dan kita menjalankan suntikan ke atas anggota-anggota ini. Baik. Datuk, kami percaya ATM lebih bijak untuk menyusun atur siapa yang perlu diberikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Brigadier Jeneral Datuk Dr. Rosman Abdul Rahman di atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik buat kalian juga. Semoga sihat semuanya dalam menjalankan tugas kalian. Datuk, mungkin 6 hari lagi akan menyambut hari ulang tahun Tentera Darat yang ke-88 ya? Ya, selamat benar. hari ulang tahun Tentera Darat, Datuk. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak diucapkan sekali lagi. Baik, selepas ini kita akan berehat dulu. Kita selepas ini nak bersama dengan Dayang Nur Faizah. Katanya ada sesuatu yang istimewa ingin dikongsikan bersama peminat-peminat Dayang. Semuanya selepas ini. Itu dia salah satu track yang dimuatkan, disempurnakan dalam album Berlagu. Seperti yang kita kabarkan tadi, kita akan bawakan Dayang Nur Faizah untuk album ke-9-nya. 9 album dah sepanjang karier lebih 2 dekad figura ini, iaitu Dayang Nur Faizah. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang lagu dan juga pembikinan album tersebut. Ayo kita bersama dengan Dayang Nur Faizah. Kini berada secara maya bersama dengan kita. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Hello Dayang. Baik. Sihat ke Dayang? Alhamdulillah, sihat. Okey, itu dia kalau anda dengarkan tadi lagu. Kita tadi dah dengar dah antara... Okey. Ya, okey. Okey, silakan Faria lah. Faria kat rumah. Silakan Faria. Oh tak, tadi antara lagu yang dimuatkan, 8 lagu kan dalam Berlagu tu. Film beliau. Okey, Dayang, sebab kita tahu bahawa Dayang biasa sebelum ini kita tahu Lenggok Suara Dayang, Lembut dan sebagainya, tetapi pastinya membawakan lagu-lagu Melayu klasik ni bukan mudah Dayang Betul. Sebab ini mungkin satu benda yang sangat macam mungkin boleh kongsikan. Sebab saya sendiri bukanlah seorang penyanyi lagu-lagu tradisional ataupun lagu-lagu asli. Jadi apa yang Dayang boleh buat sebab Dayang belajar balik, study balik lagu-lagu asli ni secara lenggok, macam mana nak menghaluskan lagi nyanyian Dayang untuk lagu-lagu ini. Sebab lagu-lagu asli ni bukan macam lagu-lagu ballad yang Dayang selalu nyanyi. Mana kita boleh nyanyi, just yang penting kita just keluarkan suara kan. Tapi lagu-lagu asli ini dia ada cara tersendiri, ada etika dia tersendiri, apa yang sedap dinyanyikan, macam mana kalau ini asli ini. Dia banyak jenis asli. So Dayang sendiri pun terpaksa macam belajar balik sebab bukannya macam boleh bagi dia macam you nyanyi sekarang lagu asli tak boleh. Dia nanti salah nyanyi ke ataupun tu salah nanti hanyut ke mana ke kan. Jadi Dayang belajar balik, Dayang minta tolong rakan baik saya Bob Yusof untuk macam just bagi Dayang panduan macam mana nak menyanyi, macam mana nak menghaluskan lagi lenggok Dayang sebab setiap lagu tu ada cara tersendiri. So Dayang nak make sure yang Dayang bagi the best untuk setiap lagu macam tu. Kenapa sekarang ini itu adalah sebab kita tahu keputusan Dayang ni adalah untuk menunjukkan yang satu lagi sisi Dayang apabila menyanyi lagu klasik dan Berlagu ni bermaksud menyanyi dalam bahasa Melayu Sarawak. Bila kita menyaksikan persembahan Dayang yang Dayang ingin imbas kembali cara mereka yang dulu-dulu ni merakamkan lagu dengan melakukan persembahan secara langsung, pemuzik-pemuzik mengiring secara langsung, itu adalah idea yang cukup menimbulkan semula nilai klasik tu. Bagaimana segalanya bermula? Sebenarnya memang Dayang selalu simpan hasrat inilah nak merakamkan satu album klasik. Dan simpan hasrat Dayang tiap-tiap hari kalau Dayang ada terdengar lagu yang Dayang suka tu, Dayang masuk dalam list. Tapi tak tahu bila ada peluang tu. Tapi Alhamdulillah bila peluang, Dayang dapat peluang untuk menghasilkan album klasik ini,
satu je Dayang teringin. Sebab kalau kita tengok orang dulu-dulu kan bila dia rakam lagu, dia rekod secara live. Betul? Secara live bersama dengan musicians. Dayang nak feel tu sendiri, rasa tu sendiri macam tu. Dayang nak dia punya organik tu macam mana rasanya kita record. Walaupun Dayang nak hasil dia seperti studio album. Tapi itulah yang agak mencabar bagi Dayang, bagi musicians, bagi Aubrey sendiri kan. Dia pun tanya, are you sure you want to do this? Yang live tu cakap yes. Tapi kita kena cari studio. Tapi mana kan tak ada studio yang boleh memuatkan musicians ramai. Lagipun kita kena ada space kan. Betul? So kita ambil satu macam warehouse, kita bawa masuk semua equipment, and then at the same time Dayang record vocal dan juga record visual sekali, music video sekali. Memang agak mencabar, semua cakap ni first time kita buat. So dalam Dayang record album ini dalam 2 hari, 8 lagu dah record semua kan. So Dayang kena macam Dia one take ke? One take lah. Dayang macam janji kat diri Dayang. Oleh kerana melibatkan ramai orang, ramai musicians, bukan saja musicians tapi kita ada kru, nak shoot video lagi, the production team semua. So Dayang cakap, Dayang kalau boleh kena buat, kalau nak buat salah pun seminimum yang boleh. Dan Dayang limitkan diri Dayang untuk record satu lagu tu 3 kali saja. Kecuali Dayang ada macam perlu sangatlah nak record lagi sekali. Sebab bagi Dayang kalau tersalah macam off sikit ke, itu yang cantik dia. Sebab live kan, itu yang Dayang nak macam tu. Tapi kalau boleh Dayang nak buat silap minimum yang boleh lah. Sebab ramai orang, Dayang pun tak nak ambil masa. Musicians pun bukannya macam ni, dia bila main tu penat juga kan. So Dayang tak nak ambil masa. And then kalau kat studio, kadang-kadang kita terlalu mengejar kesempurnaan dalam setiap lagu. Satu ayat pun kita nak ulang 10 kali. Itu yang Dayang tak nak. Dayang nak biar feel dia keluar sendiri dalam satu lagu. Dia flow je cantik. Kalau salah sikit, it's okay. Itu yang the beauty dia bagi Dayang lah. Itu bagi Dayang. Ya, macam penyanyi Dayang Faiza ni sebenarnya dah hampir 20 tahun pengalaman dalam bidang nyanyian ni. Saya rasa tak ada masalah lah kan untuk menyanyikan apa saja genre lagu kan. Bayangkanlah kan 8 buah lagu dalam masa 2 hari saja. 2 hari, betul. Kan, itu salah satu daripada perkara yang menakjubkan. Dan tadi Dayang ada cakap berkenaan dengan Aubrey Suito kan. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit pengalaman bekerja dengan Aubrey Suito ni. Sebab apa? Sebab kita tahu Aubrey Suito ni dia punya lagu-lagunya pun jarang juga diketengahkan dalam unsur klasik ni. Jadi mungkin boleh cerita sikit. Betul. Ya. Sebenarnya Dayang sendiri dah pun bekerjasama dengan beliau untuk album Dayang sebelum ini, dah lama dah. Tapi Dayang rasa tergerak hati macam Dayang kena bekerjasama dengan Aubrey untuk projek istimewa Dayang ni. Sebab selepas Dayang menyanyi dengan beliau untuk closing untuk SEA Games, last SEA Games tu Dayang nyanyi lagu Tudung Periuk bersama dengan Salamia Hassan. Bila Dayang dengar arrangement kat situ, Dayang cakap, ini yang Dayang nak. Arrangement yang macam direction yang Dayang nak kalau Dayang diberi peluang untuk menghasilkan album klasik. So lepas dia tu Dayang cakap, kalau betul kita dah jadi ni, kita kena jumpa dia. So bila Dayang jumpa dia, kebetulan dia pun cakap kat Dayang, dia dah lama dah tunggu nak menghasilkan album seperti ini. Cuma dia tak sangka lah Dayang nak buat live recording. Kan? Dia pun dah lama. So bila Dayang dengar, dia pun excited. Lagilah Dayang rasa macam Dayang tak salah pilih orang. Dan bila kita berbincang, dia pun direction kita sama. Itu yang penting. Sebab Dayang cakap kat dia satu je. Selain daripada Dayang nak record live, Dayang nak setiap lagu ni kita perbaharui, kita freshkan dia punya arrangement tanpa menghilangkan keaslian lagu tu. Sebab Dayang kalau boleh Dayang nak nyanyi melodi dia, lenggok dia sedekat yang boleh. Sebutan pun kalau boleh Dayang nak sedekat yang boleh, yang original. Tapi kita kena buat dia macam sound yang boleh didengar oleh generasi muda. Sebab itu pun objektif Dayang. Sebab Dayang nak mengajar ataupun nak bawa generasi muda untuk menghayati kembali lagu-lagu lagu-lagu tradisional, lagu-lagu klasik kita. Sebab tu kan khazanah kita. So nak ajaklah diorang. Sebab ada yang tanya, kenapa letak nama lagu Tudung Periuk? Tudung Periuk tu bukan lagu Dayang. Itu at least jadi topik untuk diorang bercerita. Betul. Nak cari, nak dengar macam tu. Seronoklah sebenarnya. Baik. Bila Dayang ajak
Hil Husaini berduet dalam salah satu lagu ni, Gurindam Jiwa. Betul. So bagaimana? Sebab kalian memang dah ada keserasian kan? Ya. Tapi bila ajak Hil tu, Hil macam mana responnya? Itulah Dayang ingin nak berterima kasih dengan Hil sebab dia sudi menerima projek ini walaupun lagu ni lagu klasik ni dia luar daripada dia punya keselesaan, luar daripada forte dia, tapi kesungguhan dia untuk sama-sama belajar macam mana lenggok tu, kita belajar bersama-sama lah. Dan juga kalau dengar Gurindam Jiwa ni, dia berlainan daripada yang original version dari segi pembahagian parts lah, sebab kita kena sesuaikan suara Dayang dan juga suara Hil, dan kita sama-sama belajar, dan dia pun banyak memberi input lah, idea untuk macam mana nak sesuaikan ataupun nak cantikkan lagu ni, dijadikan duet antara Dayang dengan Hil lah. Dia ada idea, so dia belajar balik, kita sama-sama belajar balik lah. So dan berterima kasih lah sebab dia sudi untuk bersama-sama dengan Dayang dalam album berlagu untuk lagu Gurindam Jiwa. Baik. Semoga berjaya Dayang, kita ucapkan. Terima kasih. Jaga diri baik-baik, stay safe ya. InsyaAllah nanti. Ya, you too, stay safe. Ya, insyaAllah nanti. Kalau anda mungkin nak dapatkan album berlagu ini, dah boleh dah secara atas talian. Sebab tadi kita dapat info sedikit kan. Makeup artis kita sebenarnya dah beli dah. Fifi. Dah sampai dah. Dah sampai dah katanya. Dah sampai dah katanya album Dayang berlagu. Terima kasih. Okey, terima kasih Dayang. Nak beli album ya. Baik. Assalamualaikum. All the best Dayang. Waalaikumsalam. Bye. Itu dia album berlagu, album ke-9 Dayang yang telah pun berada dalam industri muzik ni selama lebih 2 dekad. Berada dalam industri muzik ni, sama-sama tunjukkan sokongan anda dengan membeli album berlagu. InsyaAllah ada 8 track dalam album berlagu itu. Ya, dan salah satunya Tudung Periuk. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Segera belajar nanti kita bersama dengan tetamu jemputan yang cukup istimewa sekali. Jadi anda jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi penonton yang bertanya sekalian. Hari ini saya datang atas syarikat Tok Zul Food and Beverage Sdn Bhd. Sawadika pinong tuk tukun. Ini toncau lah yakin kong piau kap. Hari ini saya cakap siap sedikit. Pasal apa? Pasal saya perkenalkan produk yang di negara Thailand ini top, iaitu ada 2 yang kami buat di kilang kami sendiri di Jitra Kedah, iaitu antaranya dipanggil Namplawan. Untuk mereka yang nak cicah garam belacan ni, yang suka cicah garam belacan, suka makan masam-masam, maka kaedahnya sedap menggunakan iaitu kita panggil colek lah, kita panggil garam belacan lah, tapi formula Thailand. Kalau anda Google dapat Namplawan, Tok Zul Namplawan. Baik, dan kemudian juga kita perkenalkan iaitu Thai sauce yang dijalankan di kilang kita sendiri. Baik, dua-dua ni yang famous ni kita baru keluar dalam seminggu saja. Jadi mereka yang suka garam belacan, yang makan apa ni, buah tengok, itu pati dia nampak. Dia ada itu gula Thai, dia ada udang, dia ada cabai, dia ada macam-macam bahan yang kita rumuskan. Bagi mereka yang suka garam belacan, nampak pekat saja, Allahu Akbar. Bila masuk macam tu, nampak masuk macam tu. Lepas tu masuk dalam mulut, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aloi yang kata, sedap lah kau. Yang suka jambu, mereka boleh makan jambu. Dan jadi semuanya dikeluarkan oleh kilang kita sendiri, Tok Zul. Jadi penonton semua yang duduk rumah yang teringin nak makan Namplawan, 1 botol RM15, 2 botol RM30, 3 botol 1 kotak RM45. Jadi boleh WhatsApp ni, yang nak jadi ejen kami cepat-cepat WhatsApp. Ejen ada harga istimewa. Yang nak jadi ejen Namplawan dengan sos Thai kami, sos Thai RM13 1 botol, Namplawan RM15. Jadi cepat-cepat WhatsApp kami. Kaki-kaki cicang, garam belacan semua. Pinong tutukun leo-leo, tomato, WhatsApp makap. Baik, produk terbaik daripada kami, Tok Zul Food and Beverage. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu antara perkongsiannya. Kalau mungkin anda tak ada idea lagi nak beli apa makanan untuk simpan di rumah, sedikit perkongsian kita bawakan untuk anda. Okey, seperti yang kita war-warkan di awal siaran tadi, kita akan mengenali seorang figura hebat yang telah pun memegang tanggungjawab amanat dan juga penghormatan sebagai Menteri Besar Kedah ke-14 pada 17 Mei 2020 yang lalu. Sepanjang beberapa bulan ini, bagaimana agaknya keadaan beliau dan siapakah sebenarnya beliau di sisi yang berbeza sedikit, ingin mengenali beliau dengan lebih dekat lagi, barulah ada kesempatan untuk membawakan beliau di studio Malaysia hari ini. Jadi terus saja saya bersama dengan Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi Mat Noor, Menteri Besar Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ani, alhamdulillah. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Saya panggil Mai TV3 pada pagi ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini adalah antara kesempatan dan juga peluang yang cukup baik sekali lah, sebab kita nak mengenali dengan lebih dekat lagi. Kalau sebelum ini apa yang kita dapat saksikan hanyalah di media sosial, internet dan sebagainya kan. Sejak daripada 17 Mei lah sehingga ke hari ini, bagaimana gambaran secara ringkasnya boleh dikatakan hari pertama memasuki pejabat sebagai salah seorang pemimpin yang haruslah menjaga keamanan dan juga sekitarnya negeri Kedah? Silakan. Terima kasih Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali saya tak ada mimpi lah nak jadi Menteri Besar ni. Tapi ini takdir qada Allah Ta'ala, kita terimalah tanggungjawab yang bagi saya sangat terlalu besar. Saya ni nak kata low profile pun, orang kampung je lah kan, dari satu daerah yang kaya dengan kemiskinan, kata Profesor Datuk Syah Nur Ahmad, kaya dengan kemiskinan. Sangat dalam artinya. Saya dari daerah Sik, satu daerah yang kalau di Kedah ni mungkin antara yang terkebawah lah dari segi sosioekonomi. Tetapi alhamdulillah orang Sik ni baik-baik. Ni lahir ramai pemimpin tapi tidak membawa imej daerah Sik tu. Jadi insya-Allah selepas ini Sik Padang Terak Penang ni akan lebih dikenali orang lah di Malaysia ni. Kedah sebuah negeri yang besar tapi kita terletak dalam sebagai negeri pengeluar makanan, negeri pertanian. Rakyat dia ramai 2.2 juta orang. Kebanyakannya 75% adalah kaum Melayu yang dari segi strata sosialnya mungkin masih tak mencapai kelas menengah pun. Kelas menengah tak ramai di Kedah ni, semuanya kelas pekerja lah saya fikir. Kebanyakannya KDNK di antara 4 negeri utara tu Kedah yang paling bawah, lebih bawah daripada Perlis. Jadi ini cabaran yang sangat besar lah dari segi kemakmuran yang nak dibawa di Kedah tu. Jadi saya berusaha bersungguh-sungguh dalam tempoh 280 hari ini. Hari ini hari ke 280 hari. Berusaha bersungguh-sungguh lah. Sedaya upaya saya dengan kerjasama yang erat, yang rapat dengan pegawai kerajaan yang kebetulan saya kenal sebelum saya jadi Menteri Besar ni, dah berkawan. Penting ya Hanif ni, bina kawan dulu, jangan cari musuh dulu. Betul. Dalam hidup ni, elok kita cari kawan je lah. Musuh tak payahlah. Itu yang akan membantu kita kan, memudahkan urusan di masa hadapan. Menariknya, bila kita mendengarkan cerita tentang Yang Amat Berhormat, pastinya kita mengetahui yang ianya bermula daripada satu keadaan yang begitu sukar sekali. Ada dikongsikan juga dalam artikel sehinggakan penggambaran itu haruslah dilakukan berkali-kali kerana apabila bercerita tentang keadaan itu, semua orang tersentuh mendengarnya. Kalau kata nasi berlauk garam, itu pun telah pun dirasa bergaduh dengan kera, orang kata, untuk mendapatkan makanan. Maknanya tahap kesusahan itulah kan, itu yang menjadikan ingin meletakkan Kedah itu adalah tempat orang miskin untuk berteduh, orang kaya untuk berbakti. Mungkin boleh kongsikan. Kalau kita bercerita sekarang pun sebab nak cerita tu kita kena flashback. Bila flashback tu kita akan terkenal semua perjalanan sejarah hidup kita tu. Tapi yang kata kita kena move on apa yang ada di depan. Tapi sekurang-kurangnya kita kenal background. Kita ingat dari mana kita datang, di mana kita berada sekarang, ke mana kita nak bawa orang pergi. Ini kerja pemimpin. Memang di Sik, di Baling ni kehidupan orang ramai lebih kurang macam tu saja. Keluarga saya pun tidak terkecuali. Tetapi bila kita dah keluar tu, saya seboleh-bolehnya putaran kemiskinan itu tidak merangkum orang lain pula masuk ke dalam tu. Pendidikanlah yang akan mengeluarkan orang daripada itu semua. Jadi fokus besar di Kedah sekarang ni selain daripada
menjayakan projek-projek berimpak tinggi untuk mendatangkan spillover ekonomi kepada orang ramai ini ialah beri sebanyak mungkin peluang pendidikan. Kalau ada orang miskin tak dapat sekolah, ini benda yang patut kita semua paling sensitif. Anak-anak patut pergi sekolah dan ibu bapa patut ada keupayaan untuk menghantar anak dia menerima pendidikan. Ini basic dia. Hanya dengan pendidikan lah baru kita boleh keluar daripada orang panggil putaran ganas kemiskinan ni. Kena keluar. Dan pendidikan lah harta ataupun modal untuk kita keluar daripada skill tu. Ini fokus kerajaan sekarang lah. Saya ilhamkan tempat orang miskin berteduh dengan harapan orang kaya datanglah berbakti. Berkongsi rezeki. Berkongsi rezeki. Ya, mengalu-alukanlah sahabat-sahabat daripada negeri-negeri lain, dari Kuala Lumpur, daripada mana, dari Kedah sendiri pun. Betul. Untuk kita berkongsi. Dan saya rasa nikmat daripada kita berkongsi, walaupun pada pandangan orang, perkongsian itu akan menghilangkan harta kita. Saya yakin ada nikmat lain yang Allah akan ganti dengan sedikit kehilangan tu. Kerana kita akan memberi peluang kepada lebih ramai orang merasai apa yang datang kepada kita. Saya rasa ini dalam sektor lain tak ada lah benda ini. Nikmat dan berkat tu benda-benda yang tak nampak. Banyak juga kita dapat. Ya. Kan, insya-Allah. Yalah, melihat kepada keadaan sekarang ini, pastinya kalau tanggungjawab itu takat ni kepada seorang pemimpin, tetapi di saat pandemik ini ianya berkali ganda kerana haruslah mengaturkan rakyat satu hal, ekonomi, tetapi di kala pandemik ini pastinya cukup mencabar. Setakat ini bagaimana yang boleh dikongsikan? Dalam pandemik COVID ni saya tidak hanya deal dengan keadaan semasa, saya nak deal dengan masa depan. Selepas pandemik ini berakhir, apa yang kita nak capai. Jadi sementara orang sibuk untuk berusaha mengatasi, berada dalam SOP yang menghadkan pergerakan, saya juga berusaha bersungguh-sungguh untuk cari siapa yang nak datang ke Kedah untuk melabur, untuk buat sesuatu. Sebab yang penting kita nak hidup juga selepas pandemik. Alhamdulillah Kedah pada hari ini angkanya tak tinggi. Semalam dia 15-16 kes. Sebelum tu ada 33. Kalau tinggi ni sebab kita buat swab test untuk pekerja asing. Pekerja asing ni sebab dia punya kediaman tu dah tak berapa terurus. Sekarang ni kerajaan dah menguatkuasakan Akta 466 yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Alhamdulillah penginapannya telah diatur dengan baik. Penularan pandemik di kalangan pekerja asing sudah dapat diatasi. Kes tempatan di Kedah sangat rendah. Alhamdulillah. Orang Kedah ni dia patuh. Dia patuh SOP. Alhamdulillah. Dengar terima kasih banyak-banyak. Mereka dengar kata, mereka tak kerah perut. Okey, Menteri Besar Kedah ke-14. Kita melihat kepada pelbagai tampuk kepimpinan, cara dan pendekatan yang berbeza untuk memastikan kedaulatan, keamanan rakyat negeri Kedah ini. Kalau kita melihat kepada Yang Amat Berhormat membawakan prinsip tersendiri, bagaimana secara ringkasnya untuk dikongsikan? Ini adalah fokus ni. Ini adalah cara Yang Amat Berhormat Haji Sanusi membawakan rakyat negeri Kedah sebegini rupa. Yang pertama sekali, fokus kita mesti kepada rakyat. Yang kedua, hak negeri kita. Negeri kita, negeri kita. Negeri mereka, negeri mereka. Apa yang patut negeri kita dapat, kita kena fight. Berjuang bersungguh-sungguh, sedaya upaya. Jangan duk fikir nak sedap, nak tidur lena, nak makan, nak duduk tempat elok, nak duduk lah aircon. Benda-benda ini sudah berlalu, sudah patut diketepikan. Fokus kerajaan negeri sekarang ialah bertungkus lumus, bersungguh-sungguh, berlumba-lumba. Kita ada kerja yang banyak dengan masa yang sangat terhad. Jadi kerja yang terlalu banyak ni kita nak slot in dalam masa terhad ni, kita kena menggandakan usaha kita. Jadi kalau saya cakap benda-benda tu saya serius. Kalau ada time kita bergurau, kita bergurau lah. Tapi kalau saya fight, I'm the fighter. Kita akan fight sampai saya menang lah. Saya tak akan fight untuk saya kalah. Saya pastikan saya akan menang. Hak Kedah ialah hak Kedah. InsyaAllah. Itu dia semangat seorang pemimpin yang bila kita dengar, ialah sebab Yang Amat Berhormat sendiri pernah berada dalam keadaan itu sehingga boleh keluar daripada keadaan yang sebegitu rupa sehingga berada di sekarang ini. Keadaan yang sekarang ini adalah keadaan yang pastinya mencabar untuk setiap pihak. Tapi kalau melihat kepada 5-6 tahun atau 10 tahun akan datang, apa yang diinginkan untuk negeri Kedah melihat kepada pembangunan dan mungkin dah analisis setiap kekurangan yang ada sekarang ini. Kita akan capai negeri yang berada setara dengan negeri-negeri di Timur Kelang ini.
dalam tempoh 10 atau 20 tahun lagi. Fokus kita untuk membawa Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua ni melalui beberapa pendekatan yang kita sedang ambil sekarang ni. Kita tengok perancangan yang lama tu, ada projek-projek berimpak tinggi yang boleh menjana pendapatan baru kepada kerajaan Kedah. Kita teruskan, kita tak ada dendam politik nak stop projek orang, tak ada. Benda-benda ini tak patut diamalkan oleh mana-mana rejim pun. Kalau benda baik patut diteruskan. Janganlah bagi manfaat, ya, jangan diambil kira sangat perbezaan parti politik itu, kerana yang merugikan sumber. Kita dah habis banyak sumber untuk sampai ke tahap itu. Kerajaan berikutnya patut teruskan kalau itu dapati mendatangkan kebaikan. Ini yang sedang kita buat. Sekarang ni kita dah 2 minggu lepas kita dah beri kelulusan kepada syarikat untuk membina KXP, lapangan terbang di Kulim. Satu projek yang GDP-nya akan mencecah 18 bilion. 2 minggu lepas juga kita beri kelulusan kepada satu company pelabur dari Widat Group akan membangunkan satu projek baru di Langkawi. Dalam tempoh 20 tahun dia akan membawa GDP nilai peleburan 40 bilion. Jadi semua projek berimpak tinggi ini kita beri ruang. Dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan aspek-aspek pembinaan rohani, pembinaan insan di Kedah. Aspek pendidikan, kita nak jadikan kampus UNISYAM, universiti yang dimiliki oleh kerajaan negeri, sebagai katalis untuk melaksanakan proses pendidikan yang murah untuk orang Kedah. Jadi tak payah pergi jauh-jauh, tak payah spend duit banyak-banyak, boleh dapat pendidikan. Dengan pendidikan inilah kita nak proses kebangkitan semula Kedah. Di Kedah pada tahun ini mungkin akan ambil masa 20-30 tahun. Bukan masa kita lah. Yelah, mungkin masa akan datang insya-Allah apa yang kita mulakan ni akan berakhir dengan kerjaan cemerlang gemilang lah. Kedah ni satu masa adalah kuasa besar di Asia Tenggara. Begitu sekali. Ada yang kita boleh kongsikan ni, satu slogan yang sebagai prinsip dasarnya yang dikongsikan juga adalah Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Dan di situ ada beberapa prinsip yang ingin diketengahkan. Pastinya bagi manfaat kepada setiapnya, terutama sekali masyarakat negeri Kedah. Ada 6 teras ni dalam Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua. Dia punya kata dasarnya ialah sejahtera. Kedah Sejahtera. Sejahtera ni daripada perkataan salam. Salam dari perkataan Islam. Ada 6 teras. Yang pertama adil, yang kedua kebersamaan, yang kedua kemakmuran. Ada 6 semualah, yang saya nak sebut 3 tu dululah. InsyaAllah dengan 6 teras ini kita akan capai Kedah Sejahtera. Nikmatnya kita akan agihkan secara saksama kepada seluruh rakyat negeri Kedah, tidak mengira latar belakang bangsa, kaum, keturunan. InsyaAllah Kedah Sejahtera Nikmat untuk semua ni akan dapat dicapai dalam tempoh beberapa tahun ni. InsyaAllah. Satu pendekatan yang pastinya padat dengan membantu setiap golongan. Tidak ada yang tertinggal. Itu yang pastinya. Bagaimana dengan keadaan rakyat sendiri sekarang inilah? Kalau kita mengambil kelompok yang hanya negeri Kedah ini memberikan respon yang baik setakat ini kan. Pastinya beberapa bulan ini kita dapat melihat respon-respon dan juga reaksi mereka melihat kepada tampuk kepimpinan yang baharu ini. Alhamdulillah, Nim, saya terbuka untuk menerima apa saja aduan, rungutan orang ramai. Mereka boleh mai jumpa saya bila-bila, boleh WhatsApp, boleh tulis di Facebook. Saya baca semua tu. Saya ambil respon orang ramai ni secara direct. Kadang-kadang saya yang bagi kepada exco saya, ada masalah di sini, tolong pergi tengok. Jadi saya rasa rakyat Kedah sekarang ni dia sudah ada kerajaan yang memimpin dia dan dia ada tempat untuk dia mengadu. Saya rasa walaupun kita tak selesai 100% masalah dihadapi, at least kita buka ruang untuk dia menyampaikan, meluahkan apa yang jadi masalah dia. Saya rasa ini pun satu permulaan yang baiklah untuk bergerak ke depan. InsyaAllah kerjaan di bawah kepimpinan saya ni dengan nasihat dan pedoman yang sentiasa diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Royal Family kepada saya, insya-Allah saya akan dapat membawa Kedah ke era yang baru. InsyaAllah. Itu yang kita harapkan pastinya. Ini bukannya hanyalah posisi sahaja, bukannya position, jawatan, tetapi ia melibatkan tanggungjawab, amanat sebagai seorang pemimpin dan juga penghormatan sebagai Menteri Besar Kedah. Apakah harapan yang diinginkan dan mengharapkan kita semua sebagai rakyat, termasuklah rakyat negeri Kedah khususnya, untuk memberikan, menyokong antara satu sama lain? Silakan.
Kita ada plan 2030, Kedah 2030, Kedah sejahtera yang berdaya huni. Mana orang boleh duduk di Kedah, tak perlu pindah, tak perlu anak-anak kita tidak perlu berjauhan daripada keluarga, tak perlu tinggal mak bapak pergi ke negeri-negeri lain cari rezeki. Kita nak rakyat Kedah duduk di Kedah, bekerja di Kedah, cari rezeki di Kedah, rapat dengan mak ayah dia, jaga anak-anak dia. Semua ni akan kita capai, kita target 2030, kita akan capai Kedah sejahtera dan berdaya huni ini dengan kerja keras kita lah. Saya yakin tim yang saya ada sekarang ni faham bahawa kita ada tanggungjawab yang besar, kita tak ada masa untuk buang masa lepak-lepak, kita tak ada masa tu. Kita kena berkorban selalu. Pemimpin ni dia kena sedia berkorban. Betul. Bukan pemimpin ni untuk ambil nikmat, bukan. Pemimpin lah kena suffer sekali. Kena lebih derita daripada orang ramai. Kalau kita faham konsep yang Islam bawa, semua ni akan disoal, akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Saya rasa takut juga lah berada di posisi ini. Tapi ini cabaran, amanah yang dipikulkan. Kita buatlah yang terbaik. Allah tahu setakat mana kita larat. InsyaAllah. Kami juga di sini mendoakan yang terbaik, khususnya buat Yang Berhormat Tuan Haji Sanusi dan juga pastinya rakyat negeri Kedah yang akan menjalani fasa selepas ini. InsyaAllah kita doakan segala perancangannya juga mencapai satu kejayaan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat kerana bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Perkongsian yang cukup banyak sekali. Ya, terima kasih. Jaga diri baik-baik. InsyaAllah sampaikan salam kami semua kepada rakyat negeri Kedah. InsyaAllah. Itu dia Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi Mak Noor, Menteri Besar Kedah ke-14. Pastinya ini yang kita harapkan, seorang figura sebagai seorang pemimpin bukan sahaja amanat dan juga tanggungjawab, begitu juga penghormatan. Tetapi ini merupakan satu kerjasama yang diperlukan oleh setiap pihak, masyarakat, tim Yang Berhormat sendiri dan pastinya seluruh masyarakat untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat negeri Kedah. Okey, itu dia. Perkongsian yang seterusnya nanti kita akan berkongsi mengenai sambutan Hari Tentera Darat Malaysia yang ke-88 seketika nanti di Malaysia hari ini. Antara perkongsian menarik di MHI minggu ini. Mural rakyat tanda penghargaan kita bersama. Prosedur operasi standard sukan dan rekreasi ketika PKP, PKPB dan PKPD. Rekaan baju kurung biarpun mendapat sentuhan moden, namun nilai tradisi tetap tidak lapuk ditelan zaman. Segalanya hanya di Malaysia hari ini, 8 pagi, hanya di TV3. Antara perkongsian menarik di MHI minggu ini. Mural rakyat tanda penghargaan kita bersama. Prosedur operasi standard sukan dan rekreasi ketika PKP, PKPB dan PKPD. Rekaan baju kurung biarpun mendapat sentuhan moden, namun nilai tradisi tetap tidak lapuk ditelan zaman. Segalanya hanya di Malaysia hari ini, 8 pagi, hanya di TV3. Baik, itu dia antara yang menarik akan kami paparkan sepanjang minggu ini di Malaysia hari ini. Berbaki 3 hari saja lagi. Rabu, Khamis, Jumaat. Jangan lupa pukul 8 pagi di TV3. Baik, kalau tadi Anem bersama dengan Menteri Besar Kedah, cakap berkenaan dengan apa yang menarik di Kedah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua, seperti mana Anem katakan tadi, berkaitan dengan sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia. Kan? Apa yang Anem boleh gambarkan Tentera Darat Malaysia ni? Gambaran yang paling jelas sekali adalah mereka ini menjadi pihak bertanggungjawab untuk memastikan keamanan negara kita, kedaulatan negara kita, dan sepanjang pengalaman saya bersama dengan tentera untuk melakukan apa sahaja yang sebelum ini, seperti sebelum ini, ianya memberikan satu pengalaman yang berbeza dan mereka ini sangat disiplin dalam melakukan segala perkara. Itu juga yang diterapkan, itu juga yang memastikan 88 tahun mereka menjaga keamanan kita. Itu pastinya penghormatan yang cukup besar. Betul. Sumpah Keramat Gagah Setia tersemat di hati sanubari anggota dan pegawai peringkat Tentera Darat Malaysia di bawah ATM ini. Baik, kita nak bersama dengan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain yang telah pun bersedia di talian video sekarang ini. Assalamualaikum Tan Sri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu kami di MHI ini mengucapkan tahniah ya di atas sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia. Sebagai permulaannya, mungkin Tan Sri boleh kongsikan berkaitan dengan melihat kedudukan dan juga pencapaian TDM ini sepanjang 88 tahun berada di Malaysia ini. Silakan Tan Sri. Okey, terutama sekali bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MHI kerana memberi peluang untuk warga Darat mempromosikan Hari Darat ke-88 pada tahun ini. Saya berada di Kampung Gedong, Sibunjan, Sarawak. Soalan tadi itu saya akan just rangkumkan bahawasanya pada tahun ini adalah tahun ke-88 Hari Tentera Darat. Tentera Darat menyambut wali ulang tahun bermula pada tahun 1993 sampai sekarang. Dan saya rasa semua orang tahu bahawa dalam masa 88 tahun ini, kita telah melalui berbagai-bagai era, bermula dengan Perang Dunia Kedua. Lepas itu kita pergi pada konfrontasi, kita pergi kepada ancaman komunis. Lepas itu kita terlibat juga dengan isu Lat Datu. Dan seterusnya sekarang ni kita very holistik. Kita punya threat ni sama ada tradisional atau non-traditional threat. Dan sepanjang 88 tahun ni, Tentera Darat telah berubah tugasnya di masa ke semasa. Contohnya pada sekarang ni kita lebih fokus kepada menjaga keamanan keseluruhan ya. Dan untuk tahun ni, in fact tahun 2020 dan tahun 2021, kita fokus kepada penugasan kita untuk membantu kerajaan dalam menangani COVID-19. Dan kalau tengok dari segi aspek operasi, dalam membantu penanganan COVID-19 ni, kita telah membuat tugas Ops Benteng untuk mengelakkan daripada pendatang asing tanpa izin daripada melintasi sepadan kita secara illegal. Yang kedua, kita juga membantu pihak polis Diraja Malaysia dalam membuat tugas Op Penawar untuk mengelakkan juga ataupun tiap warga mematuhi standing operation procedure. Dan yang terakhir sekali, terbaru sekali, pihak Tentera Darat khasnya ataupun ATM keseluruhannya membantu kerajaan dalam pembekalan vaccination ni, membantu yang mana salah seorang daripada pegawai tertinggi ataupun pegawai kanan Tentera Darat, itu Timbalan Parlimen Tentera Darat, terlibat dalam membantu pembekalan vaksin ke seluruh negara. Di samping itu juga untuk kejayaan lain adalah di aspek perolehan barang-barang pun kita telah memperoleh banyak barang-barang pada tahun. Dan kita harap dengan sokongan kerajaan, sokongan Kementerian Pertahanan, kita dapat lagi menambah aset-aset kita. Di mana yang semua pihak tahu, pada tahun 2021 ini ada bermulanya kita punya strategik ataupun kita punya perancangan untuk Army 4 Next G, yang mana kita akan fokus kepada Semenanjung, kekuatannya lah 2/3, dan di Sabah Sarawak kekuatan di 1/3. Dan pada semalam saya telah pun menyerahkan banyak peralatan atau aset-aset kepada pihak Sarawak dan pada negeri Sarawak dan juga pada Sabah. InsyaAllah aset-aset yang diperolehi ini nanti akan dapat membantu untuk anggota-anggota Tentera Darat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan pelbagai misi dan juga operasi yang telah pun dijalankan daripada pihak TDM, saya percaya adalah semata-mata untuk menjaga keselamatan dan juga untuk menjaga kesejahteraan negara kita. Baik, mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Kita faham, kita sedar di sini banyak cabaran sebenarnya yang telah pun dijalankan daripada pihak Tentera Darat Malaysia sendiri. Apakah mungkin cabaran untuk kita mencapai plan strategik yang berlandaskan kepada 3 prinsip utama dan juga 5 tonggak ini, Tan Sri? Okey, mula-mula sekali saya ingin maklumkan bahawasanya apa saja yang kita laksanakan, kita sentiasa berpegang kepada yang pertama sekali adalah Kertas Putih Pertahanan. Yang kedua adalah amanat yang telah dinyatakan oleh Menteri Pertahanan. Dan juga yang tiga sekali adalah amanat atau perintah ulung daripada Panglima Angkatan Tentera. Berlandas kepada 3 perkara itu, barulah kita mengolah kita punya hala tuju terdarat yang pernah dimaklumkan oleh Fazli tadi, iaitu 3P, 3 prinsip dan 5 tonggak.
biar saya ulas sikit tentang 3 prinsip 5 tonggak ni. Satu pada 5 tonggak tu, yang pertama sekali adalah kelangsungan misi kita. Yang kedua ni adalah keutuhan organisasi. Yang ketiga adalah kelestarian warga. Yang keempat adalah kerjasama dengan agensi dan rakyat. Dan kelima adalah multilateral dan bilateral dengan negara-negara sekeliling kita. Jadi untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun tonggak-tonggak ni kita memang ada cabaran. Yang pertama sekali bila cakap kelangsungan misi, kita perlukan peralatan dan kita perlukan aset-aset. Sebagaimana yang in fact the whole nation tahulah memang kekurangan masalah peruntukan tu mewujud. Tapi kita cuba yang terbaik. Dan kerajaan pun saya rasa sentiasa membantu kita dalam melaksanakan untuk kita mencapai kelangsungan misi untuk perolehan aset-aset. Jadi macam mana pun kita akan cuba yang terbaik dan apa saja yang diperolehi ini akan kita gunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, untuk keutuhan organisasi ini kita bercakap pasal untuk menguatkan struktur organisasi kita. Macam mana yang saya maklumkan tadi adalah 2/3 daripada Semenanjung dan 1/3 adalah di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, kita ingin memfokuskan kepada 1/3 di Sabah dan di Sarawak. Dan dalam untuk menguatkan struktur ini, kita perlukan tenaga manusia. Jadi, tenaga manusia ini adalah cabaran bagaimana kita nak membawa masuk anggota-anggota ataupun warga dalam sektor darat ini. Dan juga di samping itu juga untuk perolehan-perolehan ataupun protokol kewangan emolument terpaksa dibentangkan ke pihak kerajaan. Yang ketiga adalah kelestarian ni kita lebih kepada kebajikan anggota-anggota mana yang perlu diwar-warkan oleh Menteri Pertahanan, Kanan Pertahanan. Untuk jaga kebajikan ni kita perlukan peningkatkan rumah keluarga tentera. Tapi saya rasa saya berpendapat bahawa tahun lepas dan tahun ini kita fokuskan dan berbagai-bagai perkara yang kita telah laksanakan. Walau bagaimanapun kita tidak boleh mencapai keseluruhannya. Tapi kita akan cuba terbaik untuk mengurangkan gap supaya tiap-tiap anggota dalam tentera darat ni akan dapat rumah keluarga tentera dan tidak lagi menyewa di luar untuk keselamatan mereka. Dan yang keempat dalam melaksanakan hubungan dengan pihak awam ataupun kerajaan atau agensi awam dan juga rakyat, kita laksanakan projek Jomon dan semua ini adalah memerlukan kerjasama daripada semua pihak, tidak kira daripada state ataupun agensi persekutuan. Dan yang terakhir sekali adalah untuk bilateral dan multilateral ini. Cabaran dia adalah macam mana kita tahu border kita semua tertutup, tapi kita tidak statik. Kita akan usaha berbagai cara untuk supaya bilateral dan multilateral dengan negara-negara asing ini supaya kita buat. Jadi antara pendekatan yang kita laksanakan adalah mengadakan live telecast macam inilah ataupun video conference yang kita tidak akan putuskan hubungan. Kita akan terus bercakap walaupun tidak berjumpa secara fizikal, secara maya pun kita akan bercakap supaya hubungan kita dengan mereka tidak terputus. Ya, walaupun banyak cabaran dugaan yang diterima daripada pihak Tentera Darat Malaysia, tetapi kami percaya bahawa pihak Tentera Darat Malaysia mampu untuk mengatasi segala cabaran dan dugaan tersebut, Tan Sri. Tan Sri, saya rasa tak terlambat saya nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri menjadi Panglima Tentera Darat Malaysia ke-28 tahun lalu. Ya, dalam pada menjadi Panglima ni, saya percaya banyak kejayaan yang telah pun diraih daripada pihak Tan Sri sendiri untuk Tentera Darat Malaysia. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Kejayaan bukan diraih oleh saya seorang. Ya. Sebab kita tahu bahawa tentera ni dah berumur 88 tahun. Dan dia ada termasuk saya lah. Sebelum ni ada 27 Parlimen Darat yang sebelum dia. Dan di samping Parlimen Darat, warga darat yang masuk, yang ada pencen, yang meliputi berjuta anggota-anggota darat yang berada dan di luar, termasuklah veteran. Mereka ni semuanya menyumbang kepada penerusan pada kejayaan darat. Jadi, rancangan untuk peningkatan darat ni dilaksanakan dalam 3 kategori atau 3 peringkat. Pertama sekali jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang. Kita tidak boleh berangka jangka masa pendek. Untuk tiap-tiap
5 tahun kita ada kerja RMK 12, RMK kita Rancangan Malaysia. Inilah Rancangan Malaysia kita ni yang kita laksanakan 5 tahun. Dan tiap-tiap 5 tahun tu kita rangkakan supaya mereka tentera darat ni dapat mencapai kejayaan-kejayaan di masa semasa. Untuk saya daripada tahun 2020 ke 2021 ni, untuk jangka masa pendek, yang mana saya telah teruskan juga dengan rancangan yang terdahulu. Kejayaan kita tengok pada COVID-19 lah, kita fokus. Kalau kita nak cakap pasal yang lepas-lepas tu banyak kejayaan. Tapi untuk COVID-19 ni, Alhamdulillah, semua warga terdapat mengadaptasikan keadaan mereka dengan keadaan yang begitu terhad. Dan dalam melaksanakan operasi sebagai sebab itu, COVID-19 operasi kita is a new punya adaptation. Mana dia, kita tak pernah buat lagi Okinawa ni, kita tak pernah buat SDR, kita tak pernah lagi melaksanakan mengelakkan daripada penularan COVID-19. Tapi saya rasa, saya berpendapat hingga sekarang, aspek SDR kita telah jaya membantu pihak kerajaan ataupun PTRM dan untuk mengawal sempadan dan rancangan Ops Benteng, kita telah banyak kejayaan. Bukan seorang saja, tapi dengan agensi lain. Saya rasa di aspek kejayaan ni adalah satu benda yang holistik lah. Jadi di samping itu juga aspek perolehan, kita pun banyak kita dapat banyak perolehan yang dibantu oleh kerajaan, dan juga di aspek meningkatkan kebajikan pun kita telah laksanakan. Saya tak nak beritahu specifically lah. Tapi macam mana yang saya maklumkan tadi, kejayaan ini adalah berterusan. Dia tidak boleh stagnan. Dia memperoleh kejayaan daripada masa ke semasa dan seharusnya dilaksanakan oleh semua pihak. Daripada saya, parlimen saya, anggota-anggota tentera ataupun warga tentera darat yang lain, dan juga dibantu oleh agensi kerjaya lain dan juga oleh rakyat. Baik, dan kita harapkan segala perancangan yang telah pun disusun atur untuk mengukuhkan lagi tentera darat Malaysia menerusi Tan Sri beroleh kejayaan nanti, insya-Allah. Baik, Tan Sri, kita nak bercakap berkenaan dengan sambutan Hari Tentera Darat Malaysia ke-88 ini. Kali ini tema yang diangkat adalah sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara. Jadi mungkin Tan Sri boleh kongsikan apakah maksud tema yang diberikan untuk tahun ini, Tan Sri? Sinergi tentera darat dan rakyat tunjang keselamatan negara. Ya. Idea tu after kita buat perbincangan dengan semua pegawai kanan, kita rasa kolaborasi ataupun kerjasama daripada tentera darat, agensi kerajaan dan rakyat perlu diterapkan supaya keselamatan negara akan dapat dicapai. Kalau kita cakap pasal tentera ATN, kita punya keselamatan tu ataupun definisi dia mempertahankan negara, mempertahankan kedaulatan negara daripada ancaman luar. Tetapi kalau keadaan sekarang ni keselamatan very holistik. Kita cakap pasal keselamatan teknologi, keselamatan budaya, keselamatan ekonomi, itu merangkumi semua sekali. Jadi saya berpendapat bahawa kerjasama ataupun sinergi daripada rakyat, agensi, kerajaan perlu diterapkan. Dan sehubungan itu, kita telah putuskan bahawa sinergi terdarat bersama rakyat adalah tunjang keselamatan negara supaya ini dapat dilangkupkan atau mendapat kerjasama daripada semua agensi dalam melaksanakan penugasan kita bermula pada tahun 2021 ni hinggalah tahun 2025 supaya ianya dapat berterusan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan kita percaya juga bahawa nanti ketika sambutan ulang tahun ke-88 TDM ini, saya rasa ianya merupakan norma baharu dan akan adalah konsep yang berkaitan dengan ketika kita berhadapan dengan situasi pandemik ini. Tan Sri, tema yang diangkat adalah sinergi tentera darat dan rakyat tunjang kedaulatan negara, amat sinonim dengan program Jiwa Murni. Jadi sebagai perakhirannya, Tan Sri boleh kongsikan apakah perancangan tentera darat dalam untuk meneruskan program Jiwa Murni ini, Tan Sri? Okey, dalam melaksanakan Hari Tentera Darat pada tahun ini, konsep kita masih kekal lagi. Kita buat semua aktiviti
kita buat aktiviti kerohanian, kita buat aktiviti regimental, kita buat aktiviti PGM, semua kita merangkumi semua sekali. Tetapi untuk tahun ni, sebab mana Jemaah faham ataupun semua orang faham, disebab Kuala Nombor baru ni, segala aktiviti-aktiviti yang melibatkan pengumpulan terpaksa dihadkan. Tapi kita tak nak untuk kata orang tu, kita nak juga tak buat langsung. Sebab untuk kita mengingati 88 tahun ni, kita kena war-warkan. Kalau tak, generasi muda warga negara ni akan lupa. Tetapi untuk tahun 2021 ni ataupun tahun sambutan ke tahun 88 ni, kita lebih kepada projek jiwa murni. Jadi pada seawal tahun ni, kita telah berbincang dan kita telah mohon kepada semua panglima-panglima yang terlibat di state-state atau negeri-negeri yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan kerajaan negeri. Dan alhamdulillah, daripada kerjasama kerajaan negeri, kita dapat mengumpul, saya tak beritahu dia punya amount lah, di mana mereka akan cari tempat di mana kita boleh laksanakan pembangunan dan anggota-anggota kita, khususnya Regimen Askar Jentera Diraja akan membantu di mana tempat yang perlu dibantu. Dan kita telah dapat bantuan daripada semua kerajaan, daripada semua negeri. Dan tapi pada permulaan ni, esok, hari ni in fact, saya akan lancarkan projek ini di tempat ni, di Kampung Gendung, Semunjan, Sarawak ni pada tahun ni. Dan pihak negeri Sarawak telah bersetuju untuk memberi sedikit peruntukan untuk kita laksanakan. Dan saya rasa it will win-win situation lah. Kita pun dapat mengekalkan profesionalism anggota kita. Dari samping itu juga kita dapat membantu rakyat-rakyat di semua negeri yang memerlukan bantuan di aspek pembangunan ataupun penyelenggaraan rumah-rumah mereka ataupun persatuan mereka. Okey. Baik, terima kasih Tan Sri di atas masa yang diberikan kepada kami, dan saya mewakili warga Kerja MHI dan juga TV3 mengucapkan selamat ulang tahun ke-88 buat Tentera Darat Malaysia, dan semoga terus memacu cabang ATM ini ke pesada antarabangsa dan juga dalam negara kita. Baik, terima kasih Tan Sri di atas masa yang diberikan. Terima kasih juga pada Malaysia hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Mohamad Zain, Panglima Tentera Darat, bercakap berkenaan dengan sambutan ulang tahun ke-88 Tentera Darat Malaysia. Baik, NM, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Betul. Rasa hari ini perkongsian yang cukup memberi inspirasi kepada kita semua, mengingati hari-hari yang penting juga. Okey, sambutan itu sebenarnya 1 Mac 2021. Okey, sama tarikh dengan pendaftaran vaksin. Tarikh yang senang ingat. Selamat sekali lagi lah kita ucapkan selamat menyambut Hari Tentera Darat Malaysia ke-88. Esok, menarik di Malaysia hari ini, kita akan kongsikan tentang mural rakyat, tanda penghargaan kita bersama. Okey, kita juga mewakili Faria On yang bersama-sama dengan kita tadi bekerja dari rumah bersama untuk menyinarkan hidup anda pada pagi ini, insya-Allah, di Malaysia hari ini. Okey, assalamualaikum. Sampai esok. Bye bye.